Baik, untuk ulang kaji seterusnya, okay, kita tengok soalan set lain. Soalan 1, Raja 1 di ruang jawapan menunjukkan gambar Raja van yang tidak lengkap. Bina set A dan set B dengan keadaan A sama dengan B tiada. Okay, ni maksud dia tak ada apa-apa. Jadi A sama dengan B maksud dia macam ni tau. Ni tak ada tau benda ni. Yang ni tak ada. Maksud dia kalau tak ada, dia tak boleh buat macam ni lah. Apa perlu buat? So kita kena asingkan lah A sama dengan B. So dia tak ada sama lah. Kalau buat macam ni, dia tak ada benda pun yang dia sama. So jawapan dia macam ni Okay, so dia suruh lengkapkan. Inilah kita lengkapkan. Seterusnya soalan B. Okay, dia suruh buat ini dia shade yang ni ataupun lorekkan P tanda. Okay, so P tanda. Seperti biasa kita buat nombor kawasan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Jadi P tanda ni maksud dia tak nak P, tutup P. So tutup semua berkait dengan P. 1, 2, 3, 4, 5 ni tak nak. Jadi yang tinggal 6 dengan 7. So P tanda ni adalah 6, 7. Ini simbol ni maksud dia sama. So kita tulis sama. Okey, Q. Q apa dia? Tengok pada nombor Q. Q 3, 4, 5, 6, 7. So 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini untuk yang dalam kurungan. Kemudian semuakan dengan R. Semua dengan R. R apa dia? Tengok pada kotak R. 2, 4, 6. So 2, 4, 6. Okey, kita dah dapat nombor-nombor ni. Kemudian baru kita dapatkan jawapan. Okey, so dalam kurungan ni yang sama apa dia? 6, 7 sajalah. So 6, 7 semuakan dengan 2, 4, 6. So 2, 4, 6. Tu dia balik lah. Sama je. Jadi yang kita kena lorek 6, 7. Okey, 6, 7. Kemudian 2, 4. So 2 dengan 4. So itu adalah kawasan jawapan. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang mudah-mudah yang kita boleh jawab. Tulis 2 implikasi berdasarkan pernyataan berikut. So dia ini bila dia bagi ayat ini, okey. Ini ayat dia sebelah kiri, ini adalah P jika dan hanya jika, yang ni adalah Q. P jika dan hanya jika Q, kita kena buat 2 implikasi, iaitu jika P maka Q. Lagi satu implikasi terbalikkanlah, jika Q maka P. Jadi kat sini tulis apa? Jika 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C, maka C sama dengan 5. Jadi implikasi kedua terbalikkan balik. So jika C sama dengan 5, maka 5 ialah pintasan Y bagi garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Okay, so ingat jika dan hanya jika je dia ada 2 implikasi. Okay, sebelah kiri jadi P, sebelah kanan jadi Q. So implikasi pertama, jika ayat sebelah kiri maka ayat sebelah kanan. So implikasi kedua, jika ayat sebelah kanan maka ayat sebelah kiri. Itu dia. Seterusnya kesimpulan. Okay, ini soalan B. Bina satu kesimpulan induktif. Okay, so yang ini cikgu dah bagi tahu bila dapat soalan macam ni, sebelah sini abaikan. Yang kita tengok yang sama dulu kita tulis 3. Yang tak sama dan dia ikut urutan, terus tulis N. Kalau tak ikut urutan, kita kena carilah macam mana dapat urutan. Tambah 2. Nampak tak ini? Jadi tulis terus kesimpulan dia 3 kuasa N tambah 2. Di mana N bermula dengan berapa? Kita tengok turutan dia tadi. 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, ingat kalau dia beri jawapan, dia nak formula. Kalau dia beri formula, terbalik dia suruh cari jawapan. Ini dah banyak kali ulang nak formula, dia nak jawapan. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 4.
Raja 3 di bawah menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS dilukis pada satah. PQ selari dengan RS. Ambil perkataan selari tu, ini dengan ini mesti selari. 5 unit. Okey, jarak dengan RS dan jarak RS 5 unit. Okey, R pergi pada S 5 unit. So kalau sini 5, sini berapa? Sini 4 kan? So kita guna Pythagoras theorem. Ini kena ingat balik lah. Pythagoras theorem. Sini 4, sini 5. So sini macam mana nak cari? Sini okay, sorry So yang ini 4, 5. So di sini adalah hypotenuse. So kita nak cari dekat jawapan yang kat sini adalah 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Ini tolong recall balik Pythagoras theorem, akan dapat jawapan dia 3. Maka dekat sini 3 lah unit dia. Ni 4, ni 3. Ni macam mana cikgu dapat 4? Sebab koordinat Y dia 4. So sini mestilah 4. Jadi jarak dia 4 lah. Sebab ni kosong kan? Kosong sampai 4, 4 lah. So kalau sini 3, kosong sampai sini mestilah 3. So koordinat kat sini mestilah 3, kosong. Okay? Dia kata nyatakan koordinat S dan seterusnya cari persamaan PQ. Okay, so kita dah dapatlah S tadi. S adalah 3, kosong. Kemudian dia nak garis lurus PQ. Okey, PQ selari dengan RS kan? Jadi kita kena guna kecerunan RS. Jadi cari dulu kecerunan. Cerunan kita guna RS punya ya. So RS 04 dengan 3, kosong. Jadi kecerunan bersamaan dengan yang Y tolak dulu. So 4 tolak kosong per kosong tolak 3. So akan dapat 4 per negatif 3. So dia punya kecerunan mesti sama dengan sini M. M mesti sama. Okey, RS mesti sama dengan MPQ. Okey, so dah dapat. Ingat Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah C. Jadi kita guna salah satu point untuk yang ni dia ada satu point saja, dia beri 52. Sebab kita nak PQ soalan nak PQ. Jadi kita gunakan 52. Ini X, yang ini Y. So gantikan. Okey, cikgu buat palang kat sini. So Y dia 2 sama dengan negatif 4 per 3. X dia adalah 5 tambah C. Okey, so selesaikanlah. 2 sama dengan negatif 20 per 3 tambah C. Ni pindah sini, 2 tambah 20 per 3 adalah C. Okey, so tekan kalkulator. Dapatlah C dia berapa? C adalah 26 per 3. Okey, tolong tekan kalkulator shift ABC kalau dapat nombor bercampur. Jadi persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 4 per 3X tambah C dia tadi 26 per 3. Okay, so itu adalah jawapan. Alright, nanti cikgu akan bagi soalan-soalan ni semula ya. Okay, tengok soalan nombor 5. Ini kalau boleh jawab, jawablah. Okay, so yang ni graf jarak masa. Diberi tempoh masa zarah itu berhenti ialah 5 saat. Jadi kat sini dia berhenti 5 saat. Okay, so sini mestilah 5. So, nak dapatkan K. Cari nilai K kan? Soalan cari nilai K. So macam mana nak dapat K? So 5 saat berhenti, selepas 4 saat tambah dengan 5, so dapatlah K. Jadi untuk dapat K, K adalah 4 tambah 5. Jawapan dia 9. Untuk soalan dapat 1 markah pun jadilah. Okay. Kemudian hitung laju zarah itu 4 saat pertama. Laju, so kita kena tahu koordinat di sini dan koordinat sini. Sebab kita dah tahu soalan B ni laju bersamaan dengan kecerunan. Kita dah belajar kecerunan tadi. Okay, kecerunan mesti ada 2 point kat sini. So koordinat kat sini adalah 0, 2. Koordinat ini adalah 4, 12. So 2 point ni kita gunakan untuk cari laju. So 0, 2 dengan 4, 12. So nak dapat laju dia 12 tolak dengan 2, kemudian
Kemudian 4 tolak dengan kosong. So ni akan dapat 12 tolak 2, 10. 4 tolak kosong, 4. So 10 per 4 kita akan dapat 10 bagi 2, 5. 5 per 2. So ini adalah jawapan. Ataupun dalam perpuluhan 2.5. Okay. Kemudian soalan C, diberi laju purata bagi keseluruhan pergerakan ialah 1.4. Kita ada formula laju purata sama dengan laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah masa. So dia dah bagi laju purata. So laju purata adalah 1.4. So tulis balik 1.4. Kemudian jumlah jarak dia berapa kat sini? Kita tengok 30. Jadi 30. Masa kita tak tahu kan? Tulis T. Jadi pindah-pindah sajalah. T ni bawa ke sini. 1.4 ni bawa ke sini. Ataupun dapatlah T sama dengan 30 bahagi 1.4. So kalau tekan kalkulator akan dapat 20. So jawapan dia 20. Ini senang, simple. Soalan ni simple sahaja. Okay. So harap-harap murid-murid boleh jawab lah. Okay. Seterusnya soalan yang kita boleh jawab. Tengok dekat sini. Soalan dia adalah pada graf di ruang jawapan, lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okay. First kali kita semak yang ni. 2y lebih besar sama dengan x tambah 2. Dah ada ni garis dia. Okay. Kemudian y sama dengan x. Dah ada ni garis dia. Kemudian x sama dengan 8 tak ada. So kita kena cari x sama dengan 8 ni. Kemudian garis dia mesti solid line sebab dia ada sama dengan. So kita buat solid line kat sini. Tambah sendiri ya. Alamak. Okay, sekejap padam balik. So kita kena buat solid line pada sini, garis ini. Solid. Sebab apa solid? Sebab dia ada sama dengan. Kalau dia tak ada sama dengan, dia putus-putus. Okay. So sekarang kita semak yang ni. Garis yang ini dia kata lebih besar. So garis ni lebih besar berada di atas. So yang bawah ni jangan sesekali tengok. Okay, cikgu pangkahkan maksud dia jangan tengok yang tu. Okay, warna merah tu tak nak So kawasan bawah ni tak nak. Okay, padam balik. Tak nak. Bawah ni tak nak. Bawah ni tak nak. Jangan tengok. Yang pangkah ni maksud dia tak nak dah. Tak ada kaitan dengan yang bawah. Okay, sebab dia kata atas kan. Atas line ini. Kemudian tengok yang kedua. Yang ni pula. Kurang daripada X. Kurang daripada X. Ini line dia. Dia tak nak yang atas, dia nak yang bawah. So yang ni semua dah tak nak tengok dah. Jangan tengok yang ni. Yang pangkal-pangkal ni semua tak nak tengok. Kawasan ni jangan tengok lagi. Jadi untuk yang terakhir yang ni pula. Yang ni kurang juga. Maknanya line biru ni kurang daripada dia. So sebelah kiri kurang kan. So ini tak nak tengok. Jadi jawapan dia apa? Yang tengah-tengah inilah jawapan kawasan lorekan. Jangan lupa ini label X sama dengan 8. Okay. So ini jawapan dia. Yang pangkal-pangkal ni maksud dia tak nak tengok dah. Itu maksud dia. Okay, ini soalan nombor 6. Okay. Seterusnya soalan nombor 7. Raja 5 menunjukkan graf tak terarah mewakili jarak bagi 6 buah bandar. Lukis 2 subgraf bagi graf itu dan seterusnya hitung masa jika laju purata. Okay, so kita nak 2 subgraf. 2 subgraf sebelum ni cikgu dah ajar. Okay. Subgraf apa-apa sahaja dalam ni. Okay, kalau ambil kurang pun tak apa, lebih pun tak apa. So pilih apa saja asalkan tidak mengubah kedudukan. Okay, let's say cikgu ambil, sekejap tukar warna sekejap Okay, let's say cikgu ambil D. Dot dia kena betul Subgraf pertama cikgu ambil D. C. Kemudian cikgu ambil yang ni E. Ini kita boleh pilih apa saja sebab subgraf tak ada syarat. Yang penting kedudukan dengan bucu dia sama. Okay, kemudian cikgu nak ambil ini. Sahaja-sahaja nak ambil sini. A. Okay, cikgu tak ubah langsung kedudukan. Ini semua cikgu tak ubah. Okay, so ini dah betul lah. Dia akan pilih mana-mana jawapan yang betul, 2 je. Okay, let's say cikgu ambil yang ni A. Kemudian cikgu ambil F. Kemudian yang bawah ni cikgu ambil B. Pun boleh sebab nama dia subgraf. Macam subtopik. Okay. Kemudian dia kata hitung masa dari D ke F jika laju purata dengan jarak terpendek ialah 80 km per jam. D ke F. D, E, F. Masa. Okey, ini nanti kemudian cikgu sambung. Okey.